إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف ورس الله سره حسن الأعمال نتائج الحسن الأحوال وحسن الأحوال من التحقق في المقامات الإنزال. Iaitulah segala amal itu daripada kejadian baik segala hal, dan baik segala hal itu daripada bersungguh dalam segala maqam yang turun daripada Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya baik segala amal itu iaitulah az-zuhdu. Innama kana zuhdu afdalul a'mal. Sungguhnya zuhud itu sebaik-baik amal ialah bi'anna husnul a'mal. Bawa dia pergi situ. Jadi kerana bahawa sebaik segala amal iaitu az-zuhdu, dan barang yang jadi daripada selesai hati yang mewajibkan bagi tiap-tiap amal yang saleh daripada kejadian baik segala hal, iaitu segala amal yang batin yang mewajibkan bagi zuhud dan ma'rifah dan mahabbah. Dan baik segala hal itu pula itu ma'rifah dan mahabbah itu, dan yakin, dan barang yang jadi daripada ni pada i'tikad dan perangai yang tahqiq dalam segala maqamul inzal, iaitulah yang beroleh faedah daripada yang turun yang datang atas hati, itu panggil warid. Ada segala makna asma' dan sifat, maka dengan sekadar yang turun daripada Tuhan adalah tawajjuh daripada hamba. Dan sekadar mana warid yang sampai kepada kalbi insan, maka ketika itu datanglah maknanya perubahan dalam batin hati seseorang. Warid sama ada warid al-iqbal, warid maknanya al-wisal, itu merupakan perkembangan rohani. Jadi dikata sini baik segala amal daripada kejadian baik hal, ialah ahwal qalbi insan tu apabila baik, maka menyebabkan lahir pada anggota luar dia. Anggota luar yang cantik dalam melaksanakan amal zahir adalah berpunca daripada dalaman yang bersih. Dalaman yang bersih membawa kepada luar yang cantik. Innal kalamu la fil fuad wa innama ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalilan. Innal kalam, semuanya kalam ni lahir, perkataan luar gitu. Wa innama ju'ila lisan 'ala al-fuadi dalilah. Dijadikan lisan sebagai dalil apa yang ada dalam qalbi dia. Kalau qalbi dia ada mahabbah yang kuat dengan Tuhan, maka kita tengok lisan dia tak putus menyebut dan berzikir akan Allah Ta'ala. Itu kaedah dia itu. Dan baik segala hal tadi, kelakuan rohani seseorang, dia bersungguh dalam segala maqam yang turun. Jadi warid yang turun kepada kalbi insan tadi, apabila insan tu mengekalkan akan aurat sampai dia mendapat kemanisan dengan Tuhannya, ketika itu dia akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan akan limpahan warid. Man laisa lahu wirdun falaisa lahu warid. Siapa yang tidak ada mukal wirid, dia payah dapat warid. Itu dipanggil hukum pada kaedah. Tapi kalau Tuhan nak beri sebalik itu tak ada hal. Ini kaedah. Sebab al-kaedah aghlabiyatun. Bila kaedah dia hukum atas ghalib biasa. Biasanya kita makan kenyang itu dia panggil hukum adi, adat. Tapi kalau mukhalif tak makan kenyang, makan tak kenyang, bila-bila masa Tuhan boleh jadikan tu perbuat kehendak Allah Ta'ala, tak siapa yang boleh menghalangi. Fa'alu lima yurid. Begitulah kebiasaan rohani insan. Apabila dia dibersihkan, dia akan dapat pancaran nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara dibisang di sini adalah nur zuhdi. Sifat zuhud itu di antara perkara besar.
Yang ni kerana dia kata bahawasanya baik segala amal. Apa ni maksud amal batin di sini? Amal ay amalul batin. Apa dia? Iaitu az-zuhdu. Sifat zuhud mana tawar hati dia. Hati dia tu tawar dengan makhluk. Hati dia sudah tidak terikat dengan makhluk. Hatinya tidak terpesona dengan makhluk, menyebabkan dia mudah dan laju berjalan menuju hadrat makrifat ke Tuhan. Kalau hati ditambat dengan makhluk, mana mungkin jasad yang ditambat boleh berjalan, kaki ditambat dia nak berjalan, dia tak boleh. Dan dia mesti lepaskan. Maka lepaskan hati kita. Farriq galbak minal aghyar, kosongkan batin hati kita lain daripada Allah Ta'ala. Kita bersihkan hati. Jasad bersama makhluk tak apa ya. Jasad kita nak buat kerja-kerja masyarakat, buat kerja apa nak buat lah, benda jangan menyalahi syariat. Adapun dalam, jangan dalam kita ikat dengan dia je. Kun ma'allah, sentiasa kamu serta dengan Allah di mana saja, sebab Tuhan serta kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah Ta'ala ma'a serta kamu ya, di mana kamu berada, kita tak lepas dengan dia. Maka kalau begitu, adakah kita serta dengan dia? Persoalan dia. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, masalah hal anta ma'allah, adakah kamu serta dengan Tuhan? Mana kalbi kita tu? Dia nak kalbi kita jangan putus dengan dia walaupun sesaat ya, sentiasa daim ma'allah, kekal dengan Tuhan. Sebagaimana sentiasa kita dah berpuluh tahun sepanjang hidup, kerana manusia tu hati dia dengan makhluk full time, sampai dalam semayang pun dia bawa makhluk lagi. Itulah kurang adab kita dengan Allah Ta'ala. Sekarang tukar, pusing balik ya, supaya kita adjust, jadi dia cantik balik, supaya hati dia sentiasa dengan Tuhan ya. Dan barang yang jadi daripada selesai qalbi, zuhud ini dia terjadi daripada selesai qalbi. Mana hati itu hati yang farik. Berkata farriq galbak minal aghyar, kosongkan hati kamu daripada makhluk, sentiasa jalan dalam Allah, Allah, Allah di jalan. Tuan-tuan terus buat satu hari untuk ada berasa ya. Satu hari kita follow tu betul. Jangan lupa jalan. Kita makan bercakap pun dalam jalan ni ya. Kita belajar pun dalam jalan. Allah, Allah, Allah berarti dia ada kesan. Sebab zikir, az-zikr lahu nurun, zikir tu ada pancaran nur daripada Allah Ta'ala. Dia akan tenang jiwa tu ya. Kalau dia lagi hebat, lagi kekal, maka dia akan diberi berbagai futuhat daripada Allah Ta'ala. Dan barang yang jadi daripada selesai, mana selesai kosong, bersih, itu mana selesai hati, yang mana sifat dia mewajibkan bagi tiap-tiap amal yang saleh. Bila hati itu selesai daripada makhluk, dia mudah mengerjakan amal saleh. Manusia tertangguh mengerjakan amal sebab kalbi dia belum selesai ya. Saya bukan tak nak buat ni, dia benda lain kait ya, kait lama-lama dia tak boleh berjalan. Sebab tu kena putuskan ikatan baru dia boleh berjalan lancar. Gitulah kalbi yang nak berjalan, bukan jasad ya. Jasad kita bagi makhluk, kalbi jangan, kalbi kita dengan dia ya. Kalbi tempat mahal dan dia tempat boleh makrifat akan Allah. Maka kalau kita kotorkan dengan yang lain, rugi besar kita ya. Sebab dia berkelayakan, Allah berikan kelayakan kalbi, roh, sir itu untuk menangkap dan untuk makrifat dengan dia. Adapun jasad luar dia tak layak anda ni. Jasad luar ni akhir humban dalam liang lahat ni tu. Tercempak dalam liang lahat ni. Dia jaga-jaga rupa ulat cacing makan. Yang dalam tu yang dikekalkan oleh Ta'ala, hakikat insan, latifatul rabbaniyah nuraniyah, yang latifah, yang halus, yang nur. Dia layak menerima bagi pancaran alam-alam di atas ni. Maka kosongkan dia, bersihkan tu dia menghadap Tuhan ya. Ya, itulah baik segala hal itu, segala amal yang batin yang mewajibkan akan bagi zuhdun. Sebab zuhud ni setengah daripada syarat untuk menerima pancaran laduni daripada Allah Ta'ala. Man zahada fid dunya allamahullahu bila ta'allumin. Itu hadis Rasulullah SAW. Man zahada fid dunya, barang siapa bersifat zuhud dengan dunia, maka allamahullahu bila ta'allum, Tuhan ajar dia tanpa belajar. Dia panggil ilmu direct, dia panggil ilmu laduni. Ada ilmu fiqh tu belajar tu, ilmu amali atau ilmu iktisabi ya. Ilmu ni direct. Syarat dia apa? Bersihkan dalam untuk layak menerima. Gelas takkan tuang air kalau dia kotor, dan pinggan mangkuk takkan kita tunggu makanan kalau dia kotor. Kena bersihkan dulu. Bersihkan baru dia akan tuang dan Allah. Jadi zuhud ni memberikan apa? Satu kualiti amal tu ya. Maqalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasra amal baraza min qalbi raghibin. Maqalla amal, tidak dikira amal tu sedikit yang keluar daripada batin hati orang yang zuhud. Dan zuhud paling tinggi apa? Ma fi qalbi ghairullah. Itulah dia.
Selalu kita sebutkan ma fi qalbi ghairullah. Itu besar tuan-tuan. Tidak ada dalam batinku melainkan dia. Ketiga itu kualiti amal dia akan jadi cantik. Sebab qalbi bila tak menghadap Tuhan, dia menghadap makhluk. Bila menghadap makhluk, dia habis. Dia timbullah penyakit riya, ujub, semua takabur, ego, macam-macam. Ya, menjadi hijab dia dengan Tuhan. Mewajibkan bagi zuhud dan ma'rifah dan mahabbah. Ma'rifat khasah dengan zauq, wujdan, syuhud, iyan. Mana pembukaan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam qalbi insan. Dan mahabbah, ya, jalan sekalian arifin ila mahabbah. Tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami ialah membentuk mahabbah. Tak ada mahabbah, tak ada jalan rohani kita. Dia jam. Buat ibadat kosong ni lah. Tulis semayang belum rokok dah terbagai. Betul. Allahu Akbar. Dia baca wajah tu, aku hadapkan diriku padamu ya Allah. Tuhan jawab kazabta, bohong kau. Ya, dia baca wajah tu, hati dia pergi pasar malam. Hati dia pergi laut, dia pergi pejabat, kerja macam-macam, dia masuk dalam tu. Parakaan 4 cerita habis dalam. Mana apa? Sebab dia tak ada mahabbah. Mahabbah tu yang menarik. Orang bila rindu dia takkan lepas kan. Di mana tadi berjalan, dia ingat mahbubah, kekasih dia. Ya, barang siapa yang kasih hati dia tak ada rindu dengan Tuhan, amat bahaya. Ya, amat bahaya. Rindu tu alaqah dia kuat, pegangan kontak dengan Tuhan bila ada mahabbah. Kalau tak ada mahabbah, dia habis. Maka nak dapat dia kena apa? Kasratu zik, kena banyak zikrullah, kena banyak. Ya, kena maknanya memberi tumpuan, istighal. Kemudian boleh pergi apa? Lazzah. Lepas kita istighal dengan zikrullah, dia akan diberikan kurnia Tuhan manis. Lepas tu kalau kita berzikir tak ada manis, sila menangis banyak, minta dengan Tuhan. Ya Allah, kau tariklah qalbiku kepadamu sehingga ada rindu yang kuat. Bila daripada manis, baru dia pergi pada apa? Ishkun. Ingat tu kaedah tu, besar tuan-tuan ni. Sebab kita ulang lalu. Banyakkan tumpuan zikir betul-betul zahir dan batin menghadap Tuhan sampai dapat kelazatan. Bila lazat, baru dia berikan ishq, kerinduan yang kuat. Kerinduan barulah dia buka rafa'tul hijab, aku buka hijab. Buka hijab tu dia dapat macam-macam, dia dapat. Dan baik segala hal kelakuan tadi ilatul ma'rifah, itu ahwalul qalbi, dan mahabbah dan yakin. Semua benda mutiara besar ni yang duduk di mana? Dalam qalbi yang bersih, qalbi yang cantik, yang tidak ada kekotoran dalam dia. Dan barang yang jadi daripada etikad dan perangai, daripada tahqiq, mantap dan segala makamul inzal. Ya, makam yang turun. Apa makna yang turun? Yang beroleh faedah daripada turun, betul datang. Apa dia panggil? Warid. Warid sama ada, warid itu intibah, mana kesedaran mula. Kemudian dia pergi pada iqbal, menghadap qalbi ke Tuhan. Kemudian dibuka, diwari waridul wisal. Ya. Awrada alaikal warid yatasallama min yadil aghyar wa yuharrik ila rikal asar. Tuhan cempakkan warid dalam kalbi, tujuan apa? Dia nak keluarkan kita an yadil aghyar, daripada hati kita dipegang oleh makhluk. Sekarang bila datang warid, terbuka, terbuka benda tu, bawa dia pergi, bawa dia berlazat dengan Tuhannya. Dia angkat, dia naik, ya, makrifat dia urud ila Allah, dia naik ke hadrat Tuhan. Maka Tuhan buka berbagai-bagai, ya, pembukaan rohani yang hebat-hebat ini. Yang turun, yang datang atas hati. Dia tak datang atas anggota ni, hati Tuhan. Daripada apa benda yang datang tu? Daripada segala makna asma, segala makna isim-isim nama Tuhan. Ya. Yang paling besar dua sekali datang, yang biasa berlaku itu, iaitulah apa? Dua benda berlaku. Ya, Tuhan jatuhkan pada kita ni dua benda, sama nikmat ataupun balayat. Bila jatuh dia tu, dia akan terbuka. Aurada alaikal warid liyatasammal. Ya, Tuhan nak selamatkan kita daripada terpegang dengan makhluk. Ya, antum. Allah karim. Sebab disebut mata ataka asyhadaka birra wa mata mana'ak asyhadaka kahra. Bahawa fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Bila mana Tuhan beri kita nikmat, berbagai-bagai nikmat, sama nikmat ukhrawi, akhirat, atau nikmat duniawi, sebenarnya apa tu? Asyhadaka birrah. Tuhan menayangkan supaya kita perhati dengan batin hati kita tadi akan satu isim daripada asma dia. Apa dia? Al-bir. Dia sebenarnya pemberi kurnia. Jadi jangan kita makan, jangan minum, jangan pakai, jangan sarung, jangan guna segala nikmat Tuhan, melainkan kita pandang asma dia. Apa asma itu? Isim dia al-bir. Ya, dia memberi. Apa lagi bila beri? Al-mu'ti. Semua nama dia entah ni. Ya, al-basit, dihampar pula. Kalau qabid, dia tarik.
Wa mata mana'ak, bila dia blok pula asyhadaka qahra, ditayangkan nama dia al-qahar. Jadi suruh kita pandang dalam dia ulur, dalam dia tarik, supaya kita sentiasa kenal akan dia. Ya, fi kulli zalika muta'arifun ilaih, dalam dua-dua keadaan kita kenal akan dia. Ya, mengenali Tuhan dalam semua sudut. Dia bagi nikmat kita kenal, dia tarik pun kita kenal. Bawa orang tu sampai matlamat hidup dia sebenar. Sebab Tuhan jadikan kita ialah untuk mengenali dia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'rifun, ay illa liya'budun, ay illa liya'rifun. Ibnu Abbas mentafsirkan liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat. Mana ibadat itu? Liya'rifun, supaya mereka ada makrifat dengan Tuhan. Sebab insan bila dia kenal siapa dia Allah Ta'ala dengan sebenar kenal, nasai qalbi dia tak akan putus dengan Tuhan. Nasai dia akan tetap melaksanakan syariat dengan istiqamah. Kalau dia kenal confirm hati dia akan jatuh cinta. Insan bila kenal siapa Tuhan, confirm hati dia akan rindu dengan Tuhan. Hati dia akan gerun dengan Tuhan kalau dia kenal. Kalau tak ada, mana dia belum berapa kenal. Dia kenal hanya membilang ataupun pegangan. Kita banyak kenal dengan pegangan kan. Apa pegangan? Akidah. Akidah tu basic tau. Dia nak pergi pada pembukaan. Sebab tauhid kita mengaji sifat 20 semua tu nak membina akidah, supaya kita terbeza daripada orang kufar, orang musyrik. Kita jadi orang yang mengenal dan beretikat yang sah. Kemudian pergi depan lagi, dia pergi tauhid khas. Ini kitab ni semua bahas tauhid khas qalbi kita tu, supaya membina apa? Muka syafah, pembukaan. Ya, qalbi dia terbuka dengan Allah Ta'ala. Itu nak buat. Dia terbuka baru dia akan rasa, ya, dapat memandang. Dia panggil apa? Musyahadah. Mana mungkin kalau tak terbuka pintu kita nak nampak, dia kena buka. Dia buka baru dia nampak. Dan nampak tu bukan nampak luar, nampak dalam. Dengan makna muraqabah dan musyahadah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Karim. Dan takkid dalam segala makamul inzal, ya. Itu mana dia memahami akan yang turun daripada Tuhan tu, tampakkan, memandang nur asma dia dan sifat dia, ya. Berlaku tsunami tu, apa yang kita nampak kan? Itu qahar. Tuhan mentajalikan nama dia qahar, ya, ni. Ya, kalau dia beri pula dia jadikan nama dia al-mu'ti, ya, dan sebagainya, an-nafi', al-mun'im, semua nama dia kan. Maka dengan sekadar turun, dengan sekadar nur yang turun dari dalam qalbi itu daripada Tuhan adalah tawajuh daripada hamba. Maknanya bila datang madat daripada Ta'ala dalam qalbi insan, kuat berapa persen tuan tak? 10%, 20%, 80%, akadatulah tawajuh hamba kepada Tuhan. Dia tawajuh tu kuat atau tidak bergantung dengan apa? Pemberian Allah Ta'ala cempakkan dalam qalbi itu. Dan qalbi tu nak dapat pancaran lebih kuat, bersihkan lah. Dia bersih yang mana cempak. Ya, tu kaedah dia. Farriq qalbak minal aghyad yamla bil ma'arif wal asrar. Kalau kosong ke dalam tu Tuhan cempak. Ya. Tapi kalau kita tak kosong, kita ikat banyak dengan makhluk, aku payah dapat ni. Mana mungkin dia berjalan kalau dia terikat. Maka apabila dikendaki pada hamba itu akan kebajikan. Ya, Tuhan nak pilih hamba tu jadi orang yang berkebajikan dunia dan akhirat, maka dilimpahkan atasnya. Dipanggil fight. Kalau banyak dipanggil fuyudat. Itu kayak arah dalam perjalanan suluk dipanggil fight ataupun limpahan. Dilimpahkan atasnya pada segala ulum. Ilmu di sini mana ulumul laduniyah, ilmu terus dari Tuhan, dan ma'arif, marifat rabbaniyah, dibangsakan kepada ketuhanan. Maka jadilah baginya baik segala hal. Bila dapat ni confirm hati dia memang cukup kuat, menggila rindu dengan Tuhan. Bila hati dah rindu dengan Tuhan, mana mungkin dia beradab pada makhluk? Dia akan beradabnya. Ya. Sebab tu sampai peringkat dia tengok makhluk sama. Ya, hatta yasma indahu al-ghina wal faqir. Dia tengok makhluk kaya miskin serupa kan. Ya, kalau kita tengok orang kaya lain, orang miskin lain, tu belum, tu babas jauh lagi kan. Orang kaya bukan main lagi dia. Orang miskin ni tak pandang, itu orang jahil kan. Jahil makrifat. Walaupun dia boleh kira sifat Tuhan, rohani dia tak kenal Tuhan. Kalau rohani berkenal Tuhan, makhluk dia tengok semua tu dia panggil nur. Makhluk ni dia panggil nurullah, bukan Tuhan, nur cahaya dia. Cahaya untuk mengenal dia. Ya, kita tengok kaya, nampak kaya Tuhan. Dia tengok besar, kebesaran Tuhan lagi besar. Jadi mana tempat tajalli. Makhluk ni dipanggil cermin, mir'atul wujud, cermin untuk memandang kewujudan Tuhan yang maha dahsyat. Ya. Maka jadilah baginya tadi segala hal itu, jadi ia wasilah bagi baik segala amal. Bila kelakuan tu warid sampai menjadi sebab amal dia makin cantik. Apa amal yang cantik? Dia jadi gulungan muwahidin, hakikatan, betul-betul dia mentauhidkan Tuhan.
Kalau tauhid dalam akidah, kita berpegang bahawasanya sifat ketuhanan tu hanya bagi Allah, tunggal. Ya, dalam tauhid, dalam makrifat sini dia merasakan keesaan Tuhan, ahad. Kana Allah wala syai'a ma. Telah ada Ta'ala, tidak ada sesuatu. Tidak ada sesuatu sertanya, tunggal. Ya. Itu dipanggil makam ahadiyah. Cara arif billah dipandang ikut makam ada 7. Makam menwujud kewujudan. Ada pecahan 40 dan ini sebenarnya cara qalbi dia memandang. Dia pandang sebelum ada semua makhluk. Kana Allah wala syai'a ma. Tak ada satu serta dia tunggal. Ketika itu dia syurut kat itu. Dia pandang ingatkan atas balik makhluk semua tak ada, dia dan kita baru rasa kehaibatan dia maha dahsyat. Ya. Maka adanya insan ni semua limpah kurnia dia lah. Dia kesian kat kita, dia benar kita duduk sementara. Ya, jangan kita perasan nak lama nak kan. Tak besok lusa di jalan wallahu alam. Ya, sementara kan. Dan kena inilah diisyaratkan Imam Abu Hamid radhiyallahu anhu. Daripada Imam Abu Hamid Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Nama dia Muhammad bin Muhammad. Tu gelaran ni. Gelaran ni Abu Hamid. Dia orang Arab ni kalau anak dia yang pertama siapa nama Hamid, maka bapa terkenal Abu Hamid. Rasulullah SAW anak yang pertama yang sulung laki-laki siapa? Qasim. Sebab tu Nabi digelar Abu Qasim. Ya, itu cara orang Arab itulah. Imam Ghazali nama dia Muhammad, bapa dia Muhammad, atuk dia Muhammad. Oh, dahsyat tuan ni. Lampau dicinta kepada Rasulullah SAW. Ada satu ustaz tu nama anak dia 4 orang lelaki, semua nama Muhammad. Pertama Muhammadun, kedua Muhammadan, ketiga Muhammadin. Yang last sekali tutup Muhammad. Ya, lampau dicinta kepada baginda sallallahu. Pemegang tali tajalli huwa Rasulullah sallallahu. Babullah huwa Rasulullah. Babur Rasulullah wal mursyidul kamil. Ya, pintu nak pergi Rasulullah, mursyid yang kamil. Pintu nak pergi ke Tuhan ialah Rasulullah sallallahu. Ya, cari jalan amalan, tak jalan sanad Rasulullah tidak akan sampai. 40 lebih tarekat muktabarah, semua sanad disampaikan kepada baginda sallallahu. Amalan kalau tak ada sanad, bahaya. Dia masuk jin, masuk apa macam-macam tuan. Dan kata inilah disyaratkan oleh Abu Hamid radhiyallahu an dengan katanya tak dapat tiada bagi tiap-tiap makam itu daripada ilmu. Tiap-tiap makam tu semua ada pendedahan dia. Makam ni pendedahan tuan buka. Makam ni bukaan. Masing-masing ada apa? Kurnia dalam tiap-tiap makam tadi tu. Dan juga ada hal likulli maqamin ahwalun. Tiap-tiap makam dia hal kelakuan. Ya, asam pedas rasa gini, kuah lemak ni rasa dia, sambal belacan ni rasa. Masing-masing ada rasa masing-masing. Ya, begitulah mana makam tadi, dia ada peringkat dan hal dan amal. Maka ilmu itu jadi hal. Daripada pengetahuan tu dia akan jadi kelakuan. Ya, bila kelakuan dia kuat dengan Tuhan, sebab apa? Dia terbuka. Dan hal itu jadi daripada amal. Kelakuan tu jadi daripada amalan. Amalan dia apa? Tathhirul qalbi, membersihkan akan kalbi dia. Maka Tuhan berilah, ya, kadar mana bersih dia, kadar itulah dia akan terang. Kita lap cermin sekali, terang tak? Terang. Kalau 2 kali, lagi terang. Kalau 3 kali, lagi terang. Macam itulah. Ya, kita duduk dalam bilik air kan, kita mandi, cermin kita kena sabun, habis dia tutup. Tak nampak. Kita ambil kan, kita belap sekali. Nampak tak? Nampak sikit. Oh, nampak. Tak lagi terang. Ya, lagi banyak kita gilap, lagi terang. Lagi terang, lagi sedap memandang. Begitulah qalbi kita. Lagi terang dia, terbuang segala aghyar akdar, ya, benda yang mengkeruhkan kalbi, lagi lazat dia dengan Tuhannya. Ya, berlazat dengan Tuhan kadar safail qalbi, bersihnya hati. Bersih hati dalam makhluk, lagi terang dia memandang Allah Taala. Tu disebut ingkam. Dia buka cermin yang tengok tap nampak terus. Mana dia sebut iza zukirallah pum wajilat qulubuhum. Dia sebut nama Tuhan, bergegar hati dia. Digegarkan dengan jamal atau jalalullah. Dan kata setengah mereka itu arif billah. Allah. Barang siapa yang baik hatinya, baik hati dengan apa? Dengan segala nur tu. Kalbi itu akan cantik bila dipancarkan nur. Ya. Sebab perjalanan sufi ialah nur tuan ni. Al-anwar mata yarqulubi wal asran. Dalam kitab ni waduh ni. Al-anwar, nur ni ialah matayah, jamak daripada matiyah, mana kenderaan. Ya, bagi kulub wal asrar, bagi kalbi dan sir kita berjalan dia dengan nur. Kita jasad yang kasifah, yang kasar ni, jasmani ni, kenderaan dia ialah benda kasar.
Apa kenderaan kita? Besi, kayu yang kita buat kereta. Kereta, motosikal, itu kenderaan kasar. Ya. Maka kenderaan halus dalam nur, dalam roh kita ialah nur anwar. Ya, lagi terang nur dia, lagi cepat dia berjalan tu. Ya. Sebab nur, ilmu dipanggil nur, amalan dipanggil nur, zikir tu nur, semua nur panggil. Ya, dipanggil istilah dia nur, cahaya. Apabila nur tu masuk dalam hati dia, dia akan berubah. Innan nura iza dakhala al-qalb infasaha wa ansyarah. Ya, nur tu bila masuk dalam kalbi insan, kata Rasulullah SAW, infasaha wa ansyarah. Hati tu akan lapang, tenang. Sebab dia terang. Dia duduk dalam gelap merisau kan. Daripada api gelap, oh lemah itu kan. Dia duduk dalam terang pun lega. Tu. Bila nur tu masuk dalam kalbi, maka dia akan terang. Lagi sahabat tanya, hal lizalika min alamati allati tu'rafu biha. Ada tak tanda ya Rasulullah nak tahu hati kita ni ada nur tidak? Rasulullah kata na'am. Ada. Dalam hadisnya Rasulullah tiga tanda dia. Pertama, at-tajafi an daril ghurur. Yang kedua, al-inaba ila daril khulud. Yang ketiga, isti'dalil maut qabla nuzulil maut. Yang pertama, at-tajafi an daril ghurur. Hati dia sudah mula renggang dengan dunia yang melalaikan. Pukulan zikir tadi, nur dia terang menyebabkan hati dia dah sedar. Tak ke mana kita nak balik ke Tuhan. Boleh nampak. Dulu dia punya gila dunia, dan sekarang jadilah yang mana dapat pun alhamdulillah. Yang ni pun tak habis syukur. Mula berubah. Oh, dulunya buat pasal dia hambat siang malam tak dapat, mengentak dia, mengamuk dia tak dapat. Sekarang bila nur dah masuk, dia terang, dia sedar. Dia sedar, dia berubah, rohani dia akan berubah. Yang mana ada pun jadilah alhamdulillah. Itu dah berubah. Ya, akhwal dia berubah. Daripada hati dia tamak, dah buang sikit-sikit hilang. Satu contoh ni lah. Dia masuk hati-hati dia lapang. Ya, infasa wan syarah. Kemudian isti'dad lil maut, dia dah mula membuat persiapan mati dengan amal saleh. Ya, itu tanda dia. Jadi kita sekarang ni ada nur tak ada? Ada. Kalau nur kalbi tuan tak ada, tak sampai ke surau ni. Tempat lain ni duduk. Ya, cuma maknanya terang, tu biasa. Ada yang 50 watt, ada 60 watt, ada 80, ada 250 macam spotlight. Tu wali-wali punya pakaian. Dia suruh pum terang terus. Ya. Itu maknanya nur tu kinayah apa makna nur? Quwwatul yakin allazi yusmiru halawatul ibadah wa halatul iman. Ya, kuatul yakin, kekuatan yakin yang kuat itu dipanggil nur. Yang menyebabkan apa? Ringan ibadat, sedap, lazat. Dan apabila dikehendaki pada hamba kebajikan, maka dilimpahkan daripada ulum dan makrifat, jadilah ia sebagai hal. Dan kerana inilah diisyaratkan oleh Imam Abu Hamid mana tadi. Dan setengah daripada mereka barang siapa baik hatinya dengan apa? Segala nur yang turun. Apa nur sini? Warid. Warid tu dipanggil nur. Warid juga dipanggil warid, nur, mukasyafah, macam-macam istilah dia. Daripada ulum, ya, ilmu-ilmu yang cempakkan dan ma'arif-ma'rifat yang Tuhan terjalikan dia. Maka sucilah taatnya daripada segala inlah. Aduh. Penyakit amal tuan-tuan ni. Likul lida'in dawa' fatadawaw. Tiap-tiap penyakit ada obat. Maka naklah kamu berobat. Kalau tak berobat menyebabkan mungkin mati. Kalau mati jasad, lupa nikmat dunia. Kalau mati roh, habis. Nikmat akhirat habis. Ya. Jadi maknanya kadar kebersihan mengikut sekadar benda yang turun. Baik, contoh benda paling besar dan ini pada kunci besar yang menutup dan membersihkan segala kalbi kita daripada segala afatul kalbi, penyakit hati, riya, ujub, takabur, ego, lebih kurang 800 rumah kira kan. Ini kalau pergi cek hospital habis kan. Dia orang ni takut pergi hospital kan, ada jenis takut nak pergi kan. Berkali bila cek tersandar dia, jantung ada, buah pinggang ada, so balik menengung kan. Ya, dia malah nak checking, kalau checking terperanjat. Itulah. Ya. Ada sahabat saya tuan, dia tak jarang mengaji tasawuf. Bila mengaji, kita bawa ke orang tunggu dulu tasawuf dulu, kawan sahabat. Balik semua termenung. Ya, termenung. Dia punya nakal hilang tu. Allah, teruk kita ni tu tuan tembakan. Dia terbuka, kata berat kita ni. Awak nampak? Buat pergi cek. Kalau tak cek, dia mengaji fiqah kan. Mengaji fiqah dia kata dah beramal okey kan. Dia seluk dalamnya, banyak lagi tak selesai. Banyak lagi sangkut. Baru dia tahu, menengung dia. Ya. Bagaimana lam yatagal bi hadhil ulum mata musiran ala kabair wa wala ya'lam. Siapa yang tidak mendetili
perjalanan dalaman rohani kita ni, kalbi kita, tempat Tuhan tilik ni, maka dia mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Jadi pembersih dia sebenarnya apa? Siraman. Kalau bagi asid tuan-tuan, dia bersih habis. Apa dia? Musyahadah. Dia dapat musyahadah dengan Tuhan, confirm dia selesai. Sebab tu dalam hadis Nabi taat, yang makam musyahadah makam tinggi sekali tuan-tuan. Syuhud akan Allah Subhanahu wa taala. Famada mal abdu lam yushahid awsaf rabbih al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laimah khurujan kulliyan. Selama mana hamba tu tidak dibukakan kalbi dia syuhud akan Allah Ta'ala, selama itu tidak mungkin dia boleh dapat pembersihan hati yang secara total. Mesti sangkut lagi kan. Sebab bila kalbi terbuka aja sab dengan Allah Ta'ala, dia takkan paling dah. Ya. Hati kita ni dia amat suka minat benda paling hebat, benda paling mahal, benda paling cantik dan segala kesempurnaan. Maka siapa lebih sempurna dari Allah Ta'ala? Kita maju seludian kan, segala sifat kesempurnaan adalah milik Allah. Segala lawan dia sifat kekurangan milik hamba. Tapi kenapa kita pusing ke hamba? Tak ada, sebab tak kenal, sebab tak terbuka. Bila terbuka dia kenal, Masya Allah, ada terbuka dia tahu. Dan bila terbuka dia menghadap Tuhan, dia tak akan menghadap pada makhluk. Bila kalbi tak rindu pada makhluk, dia rindu ke Tuhan, mana mungkin ada riak, mana mungkin ada takabur. Takabur, riak, semua datang bila kalbi menghadap orang. Niat tunjuk ke orang, ni tunjuk ke orang. Sekarang orang dah dibuang, dia menghadap Tuhan dia. Selesai. Tu Swiss besar tu. Bila dia tak jalikan musyahadah dengan Tuhan, selesai. Ya, sebab Nabi kata apa? Ihsan ila an ta'budallaha ka'annaka tara. Kau beribadat seolah-olah kau lihat. Bagaimana kalau seorang buat kerja, bos ada depan jantan, mesti dia fokusnya. Bos ada kat depan. Dan bos ni bila ada dua sifat, sama ada dia terlampau baik atau terlampau garang, dua-dua sifat ni akan mempengaruhi kerja dia. Ya, bos ni garang sangat, dia tak boleh angkat kepala buat kerja. Atau bos ni cukup baik orang, dia malu pula nak menipu, dia buat kerja akan cantik. Sebab bila dia perasan, masalah dia tak perasan bos ni masalah ni. Satu hari bos datang awal kat pejabat, bos tengok daripada atas, wah dia main gurau. Dia buat kerja main-main. Dan bila bos nehim, dia nampak terus berubah. Betul? Ya, dia tengah bermain, dia nampak bos terus senyap, bos atas. Maka macam mana hati insan dia terbuka dengan Tuhan, begitulah dia. Pom Allah, bodi terasa. Kelazatan dia, penumpuan dia akan berlaku bila terbuka. Itu dipanggil syuhud, musyahadah. Ya, sebab kunci dekat situ. Tu yang dia sulupkan dalam suluk nak buka benda tuan ni. Ya, dia tak akan dapat benda tu, tak akan dapat dia musyahadah ke Tuhan, melainkan hati itu kena apa? Dia menghadap. Jadi dalam keadaan Naqsyaband kan disusun benda tu. Mula-mula kita tembak dengan nur dulu. Kalau kita balik rumah malam-malam tuan-tuan, buka pintu, tuan-tuan cari apa dulu? Cari Swiss dulu tuan. Swiss, puk, dia terang rumah kan. Kalau tak ada cahaya, mana nak berjalan? Buka lampu dulu. Maka Naqsyaband dia tembak 7 latail. Latifatul qalbi, roh, sir, ya, dan seterusnya supaya apa? Terang. Ya, masing-masing tu ada warna-warna rohani tuan. Dia tembak terang. Bila terang, dia buat napi isbat. Napi isbat mana? Untuk membersihkan sampai la maujud bihaqqin illallah. Tiada wujud sebenar melainkan dia je. Bila dah bersih, baru dia buat ukuf kalbi. Bermakna kita ke dalam rumah, masuk dah terang, sapu bersihkan dulu, baru sedap duduk. Dah sedap duduk, baru sedap menyaksi, memandang. Musyahadah tu memandang. Memandang boleh duduk. Bila ukuf kalbi kita dengan Tuhan. Dan ukuf kalbi, dia tak boleh duduk main bersih. Kita bersih buat napi isbat. Dan napi isbat buat bila nak buat kerja, mesti terang atau pancaran nur tu penting. So disusun cantik tu. Ya, masyayikh tariqat Naqsyaband al-Khadi dia ada susun tu. Mengikut keadaan-keadaan supaya apa? Nak fokus pergi pada musyahadah akan Allah Taala. Ya, dia duduk makam musyahadah, dia lazat tuan. Sampai ulama buat misal, lebih lazat daripada 1000 kali jima'. Ya tuan-tuan jima'. Macam ni dia nak bayang lebih sedap lagi tuan. Kesedapan dengan Tuhan. Tengok Nabi Yusuf tak jari terputus tuan. Kan Jamalul Yusuf, mereka kira jari kawasan. Ini Jamalullah, macam mana nak bayang ni. Punya dahsyat gegaran kalbi ditembak ni. Itu sebab dia takkan putus. Dia kalau tamp aja kalbi menghadap pada Tuhan, dia selesai masalah. Dia akan jalan lurus centan, ya, cantik aja. Itu carilah usaha. Sebab Imam Ghazali kita talabu syai' wajibun ala kulli murid walau kana min akabir. Mencari mursyid yang betul-betul merupakan kemestian. Kalau kamu nak berjalan, mesti ada pemimpin dia. Rasulullah Isra Mi'raj pun siapa pimpin? Jibril. Walaupun makam Rasulullah lebih tinggi, tapi saja nak tunjuk, nak tahu lebih tinggi mana, Sidratul Muntaha, Jibril tak boleh masuk.
7,000 nur ada. Kalau aku masuk terbakar aku, kata Jibril. Rasulullah masuk. Bila Rasulullah masuk, kata itu menandakan Rasul ialah nur. Kau tak boleh masuk tuan. Ya. Rasulullah tak ada bayang tuan ni. Habis lah ya. Jadi cari tuan ni. Malam-malam bangun minta, ya Allah tunjukkanlah aku murabbi yang boleh memimpin rohaniku pergi ke arah engkau. Ya, minta dengan Tuhan. Tuan-tuan yang tanya saya tak tahu. Tunggu cari ni, minta malam-malam mengayu dengan Tuhan. Minta ya Allah tunjukkan. Ya, mudah-mudahan Tuhan buka tuan ni. Habis. Maka segala amal dan segala hal itu hanya yang menetapkan akan dia dalam hati wujudu zik. Aduh. Mana pun dipusing apa, kata Ibnu Ajibah, zikir jangan putus. Dia nak masuk bawah ni, tautiah dengan dia. La tatruka zikr li adam hudurika ma Allah fi. Kamu jangan tinggal zikir walaupun kamu zikir dalam keadaan tak khusyuk. Jangan tinggal. Sebab kamu tinggal teruk lagi teruk. Itu maksudnya, ya. Ini makin bagus. Sebab zikir dipanggil nur, cahaya. Dan lisan dan kesempurnaannya dengan hudurul qalbi, hudur dalamnya. Kita zikir mula-mula lalai. Itu polon-polon minta dengan Tuhan, Tuhan tarik kalbi dia sampai dia boleh hudur hati dengan Tuhan. Dan jangan tinggalkan kerana ketiadaan hudur. Kalau kita zikir hati tak ada, jangan tinggal, tetap terus. Tetapi sebut olehmu akan Tuhanmu atas tiap-tiap hal. Ya. Quran sebut apa? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia mengingat Allah Ta'ala dalam keadaan dia berdiri, duduk, berbaring. Itulah kelakuan maksud. Dia tak berdiri, dia duduk, tak duduk, dia berbaring. Makna siapa? Ala kulli halin. Semua kelakuan hati kita sentiasa dengan dia. Ya, latihlah tuan-tuan ni. Latih. Bawa mana pun zikir Allah, Allah. Jangan putus. Putus lagi wali. Putus lagi wali. Ya, insya-Allah dibuka. Allah. Habis. Ada matan akan datang, dia akan tajuk khas sebab zikir. La tatruki zikr li adami hudurika ma Allah fi li anna ghaflaka an wujudika zik ashaddu min ghaflatika fi wujudi zikri. Jangan tinggalkan zikir ya, kerana tidak hadir hati serta Ta'ala, sebab lalai engkau meninggalkan zikir lebih dahsyat, lebih teruk daripada lalai engkau dalam menyebut nama dia. Ya, kita lalai tapi hati kita, lisan kita masih menyebut, insya-Allah dia akan buka. Ya, fa'asa an yarfa. Maka harap Tuhan akan angkat, maknanya daripada zikir tak ada hudur sampai kepada hadir hati kita, hadirat Allah Ta'ala. Sebab tu zikir dalam Quran disebut dengan lafaz yang berbeza dan lain. Zikir kemudian disebut belakang tu kasiran, kena banyak. Ya. Wala zikrullahi akbar. Zikrullah itu merupakan paling besar sebab dia ruh bagi segala ibadat. Kena ada wujudu zikr, keingatan dan tumpuan kalbi kepada dia. Kemudian la tatruki zikr ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya karim.